Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK subjek akidah. Okey, dan dalam subjek akidah ni kita ada 4 bahagian macam biasa. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okey, kita akan tengok soalan-soalan pada bahagian A terlebih dahulu. Soalan bahagian A ni dia ada 10 markah. Okey, kita tengok contoh-contoh soalannya. Okey, arahan soalan, suaikan pengertian kalimah syahadah di bawah. Okey, dia akan bagi kita dekat sini kalimah syahadah dalam bahasa Arab. Kemudian kita kena suaikan kalimah tersebut mengikut pengertian dia ataupun maksud dia. Okey, kita tengok yang pertama, nombor 1. Okey, perkataan asyhadu. Okey, perkataan asyhadu. Asyhadu ni apa maksud dia? Okey, asyhadu bermaksud aku bersaksi. Okey, aku bersaksi. Okey, kemudian yang kedua, alla ilaha. Okey, alla ilaha. Apakah maksudnya? Alla ilaha. Sesungguhnya tiada Tuhan. Okey, kemudian yang ketiga, illallah. Illallah ni maksudnya selain Allah. Okey, kemudian yang keempat, wa asyhadu. Okey, wa asyhadu ni maksud dia dan aku bersaksi anna Muhammadan. Okey, anna Muhammadan ni maksudnya sesungguhnya Nabi Muhammad. Okey. Seterusnya Rasulullah. Pesuruh Allah. Okey, cuba kita baca balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, kalau betul maka tepatlah jawapan kita untuk suaikan pengertian kalimah syahadah. Okey, seterusnya. Arahan soalan dia gariskan jawapan yang betul. Okey, nombor 1, jumlah kitab yang wajib diketahui ada. Jumlah kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ada berapa? Okey, jawapannya ialah ada 4. 4 tu ialah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okey, kemudian soalan yang kedua, kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para siapa? Malaikat ataupun rasul. Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Cuma rasul saja yang menerima kitab. Okey, kalau apa tu? Dan di kalangan 25 orang rasul tu cuma 4 sahaja kitab yang diturunkan, iaitu kepada Nabi Daud, kitab Zabur, kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kepada Nabi Isa, kitab Injil dan kepada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Orang yang tidak percaya kepada kitab hukumnya berdosa atau tidak berdosa? Okey, yang ketiga ni, orang yang tidak percaya kepada kitab hukumnya berdosa. Okey, gariskan di bawah perkataan berdosa. Okey, yang keempat, Al-Quran dijadikan perhiasan atau panduan dalam kehidupan. Okey, Al-Quran dijadikan panduan dalam kehidupan. Okey, boleh. Seterusnya, selesai kita jawab soalan bahagian A, 10 markah. Kemudian kita masuk kepada bahagian B.
Bahagian B ni juga ada 10 markah yang diperuntukkan, iaitu soalan berdasarkan objektif aneka pilihan. Ada pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, arahan soalannya bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Soalan nombor 1, berikut adalah rasul-rasul yang menerima kitab kecuali. Okey, ada kecuali kat belakang. Maksudnya kita kena cari jawapan rasul yang tidak menerima kitab. Okey, pilihan jawapan alif. Alif ni Nabi Musa. Nabi Musa ada kitab dia, iaitu kitab Taurat. Nabi Isa ada kitab Injil. Kemudian Nabi Harun tak ada kitab. Nabi Daud pula diturunkan kitab Zabur kepada beliau. Okey, so jawapan kat sini, bila ada perkataan kecuali bermaksud rasul yang tidak menerima kitab. Jawapannya ialah Nabi Harun. Okey, kita bulatkan jawapan Nabi Harun. Okey, seterusnya. Tempat kosong ialah hari kehancuran alam ini dan semua makhluk di dunia ini. Okey. Berkaitan dengan hari apa? Hari Jumaat, alif, hari kiamat, hari perhimpunan ataupun hari Rabu. Okey, jawapan yang paling tepat tentang hari kehancuran sudah semestinya lah hari kiamat. Okey, hari kiamat ialah hari kehancuran alam dan semua makhluk di dunia ini. Okey, next soalan nombor 3. Kita wajib dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita wajib apa? Bersabar, beriman, berlemah dan bersyukur. Jawapannya ialah kita wajib beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey. Suka saya ingatkan, kalau dalam subjek akidah ni, kita kalau soalan tanya berkaitan dengan hukum, mesti wajib. Okey? Mesti wajib. Okey? Kalau tanya je soalan berkaitan dengan hukum, apakah hukum beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Wajib. Apakah hukum beriman dengan sifat wahdaniyah? Pun wajib. Apakah hukum beriman dengan sifat wajib bagi Rasul? Hukumnya wajib. Apakah sifat ataupun apakah hukum beriman dengan sifat Allah? Wajib. Okey, semuanya wajib. Okey, next. Kita tengok soalan yang keempat. Apakah maksud qiyamuhu binafsihi? Okey, apakah maksud qiyamuhu binafsihi? Yang pertama, alif, memerlukan bantuan untuk hidup. Berdiri dengan sendiri, berdiri dengan makhluk, memerlukan bantuan Rasul. Okey, qiyamuhu binafsihi, ingat perkataan qiyam. Qiyam mesti berdiri. Berdiri binafsihi. Maksudnya berdiri dengan sendiri. Okey, berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsihi ni adalah salah satu daripada sifat Allah juga. Okey, sifat wajib bagi Allah. Okey, kemudian yang kelima, apakah perbezaan utama di antara manusia dan haiwan? Apakah perbezaan utama antara manusia dan haiwan? Fizikal, rangsangan, akal ataupun makanan. Okey, apa yang membezakan antara kita manusia dengan haiwan? Yang paling ketara ialah manusia diberikan akal dan haiwan tidak diberikan akal. So, perbezaan utama di antara manusia dan haiwan ialah akal. Okey, manusia boleh berfikir, manakala haiwan pula tidak tidak diberikan akal lah kepada golongan haiwan. Okey, seterusnya, soalan yang keenam. Mengapakah kita digalakkan berdoa dalam kehidupan seharian? Okey, kenapa kita ni digalakkan untuk berdoa dalam kehidupan seharian? Okey, menguatkan jiwa manusia, melemahkan jiwa manusia, tidak mendapat rahmat Allah, masyarakat akan huru-hara.
So, digalakkan berdoa-doa ni benda yang baik. Jawapannya juga kita mesti cari jawapan yang baik. So, kat sini menguatkan jiwa manusia ni baik. Melemahkan jiwa manusia, jawapan yang tak baik ataupun negatif. Tidak mendapat rahmat Allah, juga jawapan yang negatif. Masyarakat akan huru-hara, juga jawapan yang negatif. Maka yang positifnya hanyalah jawapan alif. Okay, mengapakah kita digalakkan berdoa dalam kehidupan seharian adalah untuk menguatkan jiwa manusia. Okay, kemudian yang ketujuh, wahdaniyah ialah Allah Maha Esa atau wahdaniyah ialah Allah Maha Esa atau alif ramai, berbilang, tunggal ataupun tunggul. Okey, wahdaniyah ialah Allah Maha Esa. Esa tu apa? Kalau kita tengok perkataan wahdaniyah tu sendiri, dia dekat-dekat dengan perkataan wahidun. So, maksudnya Esa tu bermaksud satu. Atau apa satu lagi? Jawapannya ialah tunggal. Okey, kalau ramai dan berbilang ni bermaksud lawan bagi sifat wahdaniyah, iaitu ta'addud, ramai, berbilang-bilang. Kalau tunggul pula, kalau kata tunggul kayu ke apa ke, bukanlah jawapan dia lah yang tepat kat sini. So, jawapannya ialah wahdaniyah ialah Allah Maha Esa ataupun tunggal ataupun satu. Okey. Kemudian yang ke-8, mustahil Allah memiliki sifat iaitu lemah. Kat sini kita nak tengok sifat dia bagi lemah, clue kita kat sini ialah lemah. So, apakah perkataan lemah dalam bahasa Arab yang menunjukkan sifat yang mustahil bagi Allah? Okey, so kat sini kita ada jawapan kidam. Kidam ni sedia ada. Allah tu tiada permulaan dan tiada perakhiran. Dia sedia ada, kidam. Kemudian ta'addud, berbilang-bilang. Ajzun, lemah. Fana ialah binasa ataupun tidak kekal. So, kat sini jawapan yang paling tepat ialah ajzun. Mustahil Allah memiliki sifat ajzun, iaitu lemah. Okay, kemudian soalan nombor 9. Manusia diciptakan daripada, asal kejadian manusia ni daripada apa? Api, cahaya, angin ataupun tanah? Jawapannya ialah tanah. Okay, manusia diciptakan daripada tanah. Okay, kemudian nombor 10, kehendak manusia sangat. Ini berkaitan dengan sifat iradah. Kalau kita kata sifat iradah Allah itu sangat semua yang Allah nak pasti akan terjadi, semua yang Allah rancang mesti akan berlaku. So, kalau kehendak makhluk pula sangat sempurna, hebat, luar biasa dan terbatas. So, jawapan yang paling sesuai kat sini, kehendak makhluk sangat terbatas. Okay, yang sempurna, yang hebat, yang luar biasa tu adalah kehendak Allah. So, jawapan untuk kehendak makhluk ialah sangat terbatas. Okay, dal jawapan dia. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada bahagian C. Okay, untuk bahagian C ni kita ada 30 markah. Soalan berbentuk objektif pelbagai bentuk. So kita tengok apakah bentuk-bentuk soalannya dan contoh-contoh soalannya. Okey, soalan yang pertama, suaikan pernyataan berikut. Okey, kalau kita tengok keseluruhan soalan suaikan ini adalah berkaitan dengan sifat ilmu. Okey, berkaitan dengan sifat ilmu. Okey, soalan yang pertama, pengertian ilmu. Apakah pengertian ilmu? Ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui. Okey, seterusnya soalan yang kedua, hukum beriman. Okey, bukan berimam ni ya, salah pula kat sini. Hukum beriman. Okey, huruf nun sebenarnya kat sini Okey, hukum beriman dengan sifat ilmu. Apa hukumnya? Wajib meyakini Allah tu bersifat dengan sifat ilmu. Kemudian yang ketiga,
Mustahil Allah, okey, lawan bagi sifat ilmu. Sifat mustahil bagi Allah ialah bersifat jahlun ataupun jahil ataupun bodoh. Mustahil Allah bersifat dengan sifat jahlun. Okey, kemudian yang keempat, ilmu Allah. Ilmu Allah amat luas dan tiada batasan. Okey, amat luas dan tidak ada batas. Kemudian soalan yang kelima, ilmu manusia terhad dan terbatas. Okey. So, soalan suaikan berkaitan dengan sifat ilmu. Okey, kemudian soalan seterusnya, tandakan right pada penyataan yang benar dan pangkah pada penyataan yang tidak benar. Okey, kalau kita baca penyataan tu, nombor 1 sampai nombor 5 ni, penyataan ni betul ataupun salah. Kalau betul tanda right, kalau salah tanda pangkah. Okey. Yang pertama, nombor 1, setiap makhluk mempunyai pendengaran terbatas. Okey, setiap makhluk mempunyai pendengaran yang terbatas. Jawapannya betul lah. Okey, sebab pendengaran manusia ni memang terbatas. Ada benda yang kita boleh dengar dan ada benda yang kita tak boleh nak dengar. Okey, kalau jauh sikit kita dah tak boleh nak dengar, ataupun kalau telinga kita ditutup dengan sesuatu kita tak boleh nak dengar. So itu maksudnya setiap makhluk mempunyai pendengaran yang terbatas. Okey, kemudian soalan yang kedua, Allah tidak boleh mendengar lintasan hati manusia. Okey, pernyataan ni betul ataupun salah? Jawapannya ialah salah. Allah boleh mendengar suara apa-apa sahaja, termasuklah lintasan hati manusia. Apa yang kita niatkan pun Allah dengar. Walaupun tak ada siapa, seorang pun makhluk yang lain tak boleh dengar, tapi Allah boleh dengar lintasan hati manusia. So jawapannya, kalau pernyataan ni dia kata Allah tidak boleh mendengar lintasan hati manusia, maksudnya pernyataan ni salah lah. So kita tanda pangkah. Kemudian Allah boleh mendengar semua, Allah boleh mendengar semua suara serentak. Okey, pernyataan ni betul. Okey, sebab Allah tu maha mendengar lagi maha mengetahui. So dia boleh dengar semua suara secara serentak. Kalau katalah semua orang Islam dalam dunia ni sedang berdoa pada masa yang sama, semuanya Allah dengar. Okey? Sebab Allah tu dia Tuhan, dia maha berkuasa, dia maha mendengar. So dia boleh mendengar semua suara dalam waktu yang sama, dalam keadaan serentak. So jawapan bagi pernyataan nombor 3 ni ialah betul dan kita tanda right. Kemudian yang keempat, makhluk boleh mendengar walaupun tanpa perantaraan. Pernyataan ni salah sebab makhluk boleh mendengar mesti kena ada perantaraan. Kalau kita manusia, perantaraan mendengar kita dengan sesuatu bunyi telinga ataupun pendengaran tu sendiri. Okey, bila Allah izinkan kita dengar, barulah kita dengar. Maksudnya ada perantaraan. Okey, so dalam soalan nombor 4 ni dia kata makhluk boleh mendengar walaupun tanpa perantaraan. So pernyataan ni salah lah, kita tanda pangkah. Kemudian yang kelima, kepelbagaian bunyi dan suara membuktikan Allah itu lemah. Pernyataan ni juga ialah pernyataan yang salah. Kepelbagaian bunyi dan suara membuktikan Allah tu hebatlah. Allah tu berkuasalah, bukannya Allah lemah. Kalau semua makhluk dia tak ada kepelbagaian bunyi, itu baru kita boleh kata lemah. Tapi bila ada kepelbagaian bunyi itu, dengan kambingnya bunyi mengembek, dengan manusianya bunyi suara yang macam-macam, walaupun kita bercakap dalam bahasa yang sama, tapi suara orang kadang-kadang kepik sikit, kadang-kadang orang tu suaranya garau. Itu adalah membuktikan yang Allah tu hebatlah, bukan yang membuktikan Allah tu lemah. So kalau kita ikut dalam soalan nombor 5 ni, kepelbagaian bunyi dan suara membuktikan Allah itu lemah. So pernyataan ni salah lah. Kita tanda je pangkah. Okey, selesai tanda right dan pangkah. Okey, seterusnya, suaikan pernyataan berikut. Sekali lagi kita akan jumpa dengan soalan suaikan. So kalau kita tengok kat sini ada mahsyar, mizan, neraka, sirat dan alam barzakh.
Okey, sebelah ni pula dia suruh kita pilih apakah maksud bagi penyataan dekat sini. So apa maksud mahsyar, mizan, neraka, sirat dan alam barzah. Okey, kita tengok yang pertama dulu, mahsyar. Apakah maksud mahsyar? Tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk. Okey. So kita panggil padang mahsyar, tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk apabila ditiupkan sangkakala yang kedua pada hari kiamat nanti. Semua manusia, semua orang yang ada dalam kubur akan keluar menuju ke padang mahsyar untuk berhimpun dekat situ. Okay. Kemudian yang kedua, mizan. Apakah maksud mizan? Okay. Mizan ialah alat untuk menimbang amalan yang dilakukan oleh manusia atau jin. Okay. Mizan, menimbang amalan. Seterusnya yang ketiga, neraka. Okey, neraka ni pula tempat balasan bagi orang kafir dan sementara bagi orang mukmin yang berdosa. Okey, neraka ialah tempat balasan bagi orang kafir dan balasan sementara bagi orang mukmin yang berdosa. Kemudian sirat, yang keempat sirat. Sirat ni apa pula? Titian yang merentasi neraka. Okey, titian yang merentasi neraka. Maksudnya atas titian dalam masa titian sirat tu, dekat bawah titian sirat tu ada neraka. Dekat hujung titian sirat barulah ada syurga. So siapa yang berjaya meniti di titian sirat ni, dia akan terus ke syurga. Siapa yang tergelincir ataupun tak berjaya dekat titian sirat ni, dia akan masuk ke neraka. Sebab tu sirat ni adalah titian yang merentasi neraka. Okey, kemudian alam barzakh. Okay, apa pula maksud alam barzakh? Alam barzakh ialah alam yang dimasuki oleh orang yang telah meninggal dunia. Itu alam barzakh. Okey. Okey, selesai soalan suaikan. Kemudian soalan seterusnya, garis jawapan yang betul. Okey, garis jawapan yang betul. Okey, soalan pertama, ni kena gariskan, jangan bulatkan, jangan petakkan dia. Garis sahaja di bawah. Dia ada dua pilihan jawapan, maka garislah salah satu daripadanya. Jangan garis dua-dua pula. Okey. Saya tengok soalan satu. Terdapat 114 atau 30 surah dalam Al-Quran. Okey, surah dalam Al-Quran berjumlah 114. Kalau 30 ni juzuk. Okey, jangan keliru antara surah dan juzuk. Kalau soalan tanya terdapat 114 ataupun 30 juzuk dalam Al-Quran, tu baru jawapan dia 30. So kat sini soalan dia tanya tentang surah. So bilangan surah dalam Al-Quran ialah 114. Kita pun gariskan di bawah perkataan ataupun di bawah nombor 114. Okey, yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Okey, kitab Taurat kepada Nabi mana? Muhammad ataupun Nabi Musa? Okey. Muhammad ataupun Nabi Musa? Kitab Taurat. Jawapannya ialah Nabi Musa. Nabi Muhammad diturunkan kitab Al-Quran. So soalan kat sini dia tanya tentang kitab Taurat. Kitab Taurat tu diturunkan kepada Nabi Musa. Okey, kemudian yang ketiga, kitab Zabur ataupun kitab Injil diturunkan dalam bahasa Syriani. Okey, yang mana satu? Jawapannya ialah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Syriani. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Kemudian kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. So untuk jawapan bagi soalan nombor 3 ni, dia nak kitab Injil. Okay? Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Syriani. Okay, seterusnya yang keempat, mukjizat terbesar Nabi Muhammad ataupun Nabi Ibrahim ialah Al-Quran. Okay? Nabi yang diturunkan kitab Al-Quran semestinya Nabi Muhammad. Soalan ni tak bolehlah salah kan.
Kitab Al-Quran, kitab yang kita baca sekarang kot, Nabi kita ialah Nabi Muhammad. So, mukjizat terbesar Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Okay, soalan yang kelima, lawan bagi sifat Al-Fatanah ialah Al-Kitman ataupun Baladah. Okay, kalau sebut Al-Fatanah ni, Al-Fatanah ialah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud bijaksana. Okay, bijaksana. Dalam bahasa Arabnya ialah kalau lawan bagi sifat Al-Fatanah ialah Al-Baladah. Baladah tu maksudnya bodoh. Okay, bijaksana lawannya bodoh. Al-Fatanah lawannya Baladah. Okay, kalau Kitman tu menyembunyikan, sifat wajib dia ialah At-Tabligh. Okay, At-Tabligh. So kat sini soalan dia tanya tentang Al-Fatanah. Lawan bagi sifat Al-Fatanah ialah Al-Baladah. Okey, seterusnya isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. So dia akan bagi kita pilihan jawapan, kemudian dia ada soalan tempat kosong kat bawah. So kitalah yang perlu meletakkan jawapan bagi setiap soalan mengikut pilihan jawapan yang dia telah bagi. Okey, haiwan. Haiwan yang disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 31 ialah, soalan tanya pasal haiwan. Cuba tengok pilihan jawapan dia, ada lelaki, hayat, barzah, labah-labah dan summun. So dia tanya haiwan yang disebut dalam surah Al-Ankabut ialah ayat 31 ialah tak ada yang lain dah. Mesti labah-labah sebab pilihan jawapan dia pun satu je haiwan kat situ, labah-labah. Okey, soalan yang kedua, sifat yang berlawanan dengan sifat sama ialah sifat sam'un ataupun sifat sama ni, sama ialah mendengar, lawan dia ialah summun, iaitu pekak. Okey. So labah-labah dah guna, summun pun dah guna. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Sentiasa mengingati mati ialah kesan beriman dengan sifat. Sifat apa? Apa yang sifat? Sifat lelaki, sifat hayat ataupun sifat barzah? Okey, jawapannya ialah sifat hayat. Okey, sentiasa mengingati mati ialah kesan beriman dengan sifat hayat. Sifat hayat tu maksudnya sifat Allah Maha Hidup. Allah sahaja yang akan kekal hidup. Kita manusia ni akan mati, akan binasa. So, sentiasa mengingati mati ialah kesan beriman dengan sifat hayat. Okey, soalan nombor 4. Alam ialah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh ialah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Okey, kemudian yang kelima, Rasul ialah seorang, satu je jawapan yang tinggal, seorang lelaki. Okey, seorang lelaki yang merdeka pilihan Allah dan menerima wahyu. Okey? Okey, selesai isi tempat kosong. Okey, soalan seterusnya ialah tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. Okey. Tengok arahan soalan dia pun, dia suruh tulis betul ataupun salah. Jangan lagi jawab dengan jawapan right ataupun pangkah dan sebagainya. Tulis sahaja betul ataupun salah, dan tulis mestilah dalam tulisan Jawi. Jangan tulis dalam Rumi sebab arahan dia dalam Jawi. Okey? Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan 1, Allah bersifat esa, mustahil Allah itu berbilang-bilang. Okey, pernyataan ni betul ataupun salah? Betul. Okey, kita tulis perkataan betul. Okey, yang kedua, qada terbahagi kepada dua jenis iaitu mubram dan muallaq. Okey, betul ke? Qada terbahagi kepada dua, mubram dan muallaq. Jawapannya ialah betul. So kita tulis perkataan betul dalam kotak yang disediakan. Okey, yang ketiga, sebelum kita berusaha kita perlu berserah kepada Allah. Pernyataan ni betul ke salah? Jawapannya salah. Sebelum kita berusaha, kita perlu berserah kepada Allah.
Bukan macam tu. Kena usaha dulu. Selepas kita berusaha, kita perlu berserah kepada Allah. Itu sepatutnya ayat dia. So, ayat ni, penyataan ni salah. So, kita tulis salah lah. Okey, kemudian soalan keempat. Allah tidak mempunyai zat yang tersendiri. Penyataan ni juga salah. Sebab Allah tu ada zat dia sendiri. Allah ada sifat dia sendiri. Okey. So, penyataan nombor 4 ni salah. So, kita tulislah salah kat sini. Yang kelima, lawan sifat qiyamuhu binafsihi ialah qiyamuhu bighairihi. Okey, penyataan ni ialah betul. Okey, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendiri, lawan dia ialah qiyamuhu bighairihi, berdiri dengan yang lain ataupun berdiri memerlukan makhluk, memerlukan benda lain. So, itulah lawan bagi sifat qiyamuhu binafsihi, iaitu qiyamuhu bighairihi. Okey. Seterusnya bahagian D. Okey, bahagian D ni ada 20 markah. Bahagian D adalah soalan-soalan berbentuk subjektif yang tak, maksudnya soalan tu tidak diberi pilihan jawapan macam dalam bahagian-bahagian yang sebelum ni. Okey, jom kita tengok contoh soalannya. Okey, jawab soalan-soalan di bawah. Nombor 1, apakah yang kamu faham tentang pengertian beriman kepada kitab? Dia nak maksud pengertian. Okey, dia nak pengertian kepada kitab. Apakah pengertian beriman kepada kitab? Percaya dan yakin bahawa kitab itu daripada Allah dan mengakui kebenaran isi kandungannya. Okey, kemudian kena lengkapkan jadual di bawah. Okey, dia ada nama kitab dan nama Rasul. Okey. Dia bagi clue kat sini, kitab Taurat, nama Rasulnya ialah Nabi Musa. Kemudian clue yang kedua, Nabi Daud. Okey. Nama kitab ni dia kosongkan. So, Nabi Daud, kitab Zabur. Kemudian kitab Injil, cluenya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian cluenya adalah kitab Nabi Muhammad. So, jawapannya ialah kitab Al-Quran. Okey. Banyak soalan pasal kitab dalam video kali ini. Harap dapat membantulah untuk ulang kaji. Banyak sangat kita sebut beberapa contoh soalan berkaitan dengan kitab. Okey, tak apa kita ulang kaji kan. Okey, banyak-banyak jawab lagi mudah kita untuk ingat. Okey, kemudian jawab soalan-soalan di bawah. Okey. Soalan 3, apakah pengertian beriman dengan hari kiamat? Okey, apakah pengertian beriman dengan hari kiamat? Jawapannya, percaya dan yakin bahawa semua makhluk akan binasa suatu hari nanti, kemudian dihidupkan semula di alam akhirat untuk menerima pembalasan. Okey, itu pengertian beriman dengan hari kiamat. Kita baca sekali lagi. Pengertian beriman dengan hari kiamat ialah percaya dan yakin bahawa semua makhluk akan binasa suatu hari nanti, kemudian dihidupkan semula di alam akhirat untuk menerima pembalasan. Okey, seterusnya senaraikan 3 tanda besar hari kiamat yang kamu telah pelajari. Okey, senaraikan 3 tanda besar hari kiamat. Okey, kita tengok yang pertama, kita boleh tulis matahari terbit di sebelah barat, muncul Imam Mahdi dan turun Nabi Isa. Ataupun kita boleh munculnya Dajjal ataupun keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey, boleh tambah lagi lah. Matahari terbit di sebelah barat, muncul Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Okey, tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, seterusnya lengkapkan carta di bawah. Okey, carta ni dia berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Dia suruh kita nyatakan 2 sifat wajib, 2 sifat mustahil dan 2 sifat harus. Okey, kita tengok yang wajib dulu. Antaranya kita boleh jawab as-sidqu. Kemudian mustahil al-kazib. Harus kita boleh tulis makan. Okey. Kemudian wajib al-amanah, mustahil al-khiyanah dan sifat harus bagi Rasul ialah minum. So, kalau sifat-sifat Rasul ni, kalau dia suruh nyatakan kepada kita kalau macam ni, sifat wajib.
Rasul tu ada 4 sifat wajib dan ada 4 sifat mustahil. Kemudian sifat harus tu mungkin dia akan tanya contoh lah, contoh sifat harus. Sebab tu kita jawab makan dan minum. Kalau tengok sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian mustahil, kazib, khianat, kitman, baladah. Kalau harus, makan, minum. Apa lagi? Lapar, dahaga. Apa lagi? Sakit, bekerja, berkeluarga. Okay? Mempunyai perasaan-perasaan yang sama macam kita tetapi tidak menjatuhkan martabat sebagai seorang rasul. Itu sifat harus. Okay? Biasanya dia akan tanya kalau sifat harus tu berkaitan dengan contoh-contoh lah. Kemudian kalau sifat wajib macam tadi, kita ulang sekali lagi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mustahil, kazib, khianat, kitman, baladah. Okey. Yang ni dia minta 2, 2, 2. So kita, inilah contoh jawapannya. Sekadar itu sahaja untuk bincang soalan UPKK dalam subjek akidah untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.